Amalan kepimpinan instruksional guru besar dan pembelajaran sepanjang hayat guru di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pengurusi majlis, para hadirin dan rakan-rakan pembentang sekalian. Baik, demikianlah tajuk pembentangan kertas konsep saya pada hari ini. Saya mulakan dengan pendahuluan. Kepimpinan instruksional didefinisikan sebagai kaedah atau strategi dalam bentuk ajaran atau arahan kepada orang bawahan agar berubah ke arah sesuatu perubahan yang positif dan lebih efektif dalam sesebuah institusi. Menurut Aidawati 2021, kepimpinan instruksional adalah konsep kepimpinan yang melibatkan tindakan dan aktiviti yang dilaksanakan oleh pemimpin sekolah di mana ia secara langsung mempengaruhi pencapaian murid dan guru. Selain itu, ia juga bermaksud kemahiran guru besar mentadbir urus sekolah secara efektif menerusi komunikasi berkesan, kemahiran membuat keputusan, kemahiran pengurusan konflik, pengetahuan dalam proses berkumpulan, melaksanakan proses perubahan efektif dan memastikan iklim yang positif semasa interaksi dalam persekitaran. Hellinger dan Murphy 1986. Seterusnya, amalan kepimpinan instruksional diiktiraf sebagai penggerak utama seorang pemimpin dalam menguruskan sekolah kerana ia dapat menjanjikan hasil peningkatan keberkesanan sekolah. Haim 2020. Manakala pembelajaran sepanjang hayat pula didefinisikan sebagai satu kaedah menambah baik pengetahuan, kemahiran dan kompetensi individu. Ini menurut Jamal, Khalib dan Mahaliza 2020. Ia juga merupakan salah satu elemen utama di dalam Pelan Pembangunan Guru Baharu PPGB adalah termasuk membangun dan melestarikan kompetensi profesionalisme guru melalui peningkatan kemahiran dan pengetahuan agar dapat memenuhi keperluan pendidikan masa kini. Arif dan Mahani 2022. Berdasarkan kepada teori kepimpinan instruksional Hellinger 1985, tiga dimensi telah digariskan iaitu dimensi pertama, mendefinisikan misi sekolah. Dimensi ini bersandarkan kepada dua konstruk utama iaitu merangka matlamat sekolah yang jelas dan menjelaskan matlamat sekolah. Seterusnya adalah dimensi kedua, mengurus program instruksional di mana terdapat tiga konstruk utama yang dititik beratkan. Yang pertama, memantau kemajuan murid, kedua, menyelaras kurikulum, dan ketiga, menyelia dan menilai pengajaran guru. Dimensi ketiga, iaitu dimensi terakhir adalah membentuk iklim sekolah yang positif dengan memberi penekanan kepada 6 konstruk, iaitu menetapkan standard akademik yang tinggi, melindungi masa pengajaran, mempromosi pembangunan profesional, memberi insentif untuk belajar, memberi insentif kepada guru dan mengekalkan visibiliti yang tinggi. Mari kita lihat kepada model Garrison 1997 pula, di mana beliau telah menyeraikan 4 dimensi di dalam model pembelajaran sepanjang hayat. Dimensi pertama adalah mengenali diri atau kesedaran diri, di mana kesedaran dalam diri seseorang individu untuk meningkatkan ilmu serta kemahiran diri. Yang kedua, perancangan untuk belajar, iaitu pengurusan kendiri, bermaksud pengurusan masa dan kaedah belajar. Yang ketiga, memahami cara belajar atau juga disebut sebagai meta belajar, iaitu apa yang diperlukan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri dalam sesuatu bidang. Dan yang keempat adalah penilaian pembelajaran atau pemantauan kendiri, iaitu membuat refleksi terhadap apa yang telah dilaksanakan dan menambah baik dari masa ke masa. Penyataan masalah yang dibincangkan menerusi penulisan kertas konsep ini adalah sejauh mana tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dan pembelajaran sepanjang hayat guru di sekolah. Tidak semua guru besar mampu menggelas tanggungjawab serta memudayakan kepimpinan instruksional di sekolah. Sejak COVID-19 melanda seluruh dunia, beban tugas dan peranan guru besar menjadi lebih luas dan banyak. Guru besar kadang-kala tidak berada di sekolah untuk memantau pergerakan guru di dalam sekolah. Akibatnya, pemantauan tidak dapat dijalankan dengan kerap. Komunikasi yang kurang jelas bersama guru juga menjadi faktor penghalang kepada keberkesanan kepimpinan instruksional di sekolah. Seterusnya, pembelajaran sepanjang hayat dilihat sebagai
sebuah elemen yang kritikal dalam bidang perguruan kerana sistem pendidikan di negara kita bersifat dinamik. Guru-guru perlu sentiasa peka dan bersedia untuk menerima sebarang perubahan, terutama yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Apatah lagi semenjak pasca COVID-19, pelbagai tugasan baharu diperkenalkan di sekolah. Budaya pembelajaran sepanjang hayat di sekolah bergantung kepada latihan dan perkhidmatan yang efektif serta sesuai untuk guru. Namun, tidak semua guru dapat mengikuti latihan yang sewajarnya. Akibatnya, budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru di sekolah kurang menunjukkan peningkatan yang positif. Ini menurut Siti Aisyah Sugumari 2016. Justru, penulisan kertas konsep ini adalah bertujuan untuk membincangkan tentang tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dan pembelajaran sepanjang hayat guru di sekolah serta hubungan di antara amalan kepimpinan instruksional guru besar dan pembelajaran sepanjang hayat menerusi kajian literatur yang lepas. Kajian literatur. Yang pertama, berdasarkan kajian Kamele Osman 2021, tinjauan literatur berkaitan isu ini mendapati kepimpinan instruksional jarang dipraktikkan. Pemimpin sekolah masih mengutamakan tugas pentadbiran berbanding aspek-aspek instruksional. Ini menurut Ithnain dan Abdullah 2018. Seterusnya yang kedua, agenda program instruksional agak sukar dikawal kerana tidak semua pemimpin dapat melaksanakan kesemua dimensi kepimpinan instruksional dengan baik apabila wujudnya perbezaan dalam tahap amalan kepimpinan instruksional mereka. Ini berdasarkan Rozila dan Jamalul Lail 2019. Yang ketiga, menerusi laporan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 di dalam kajian Siti Aisyah Sugumari 2016 telah menunjukkan bahawa guru-guru hanya berjaya menyampaikan 50% pengajaran mereka secara berkesan. Antara puncanya ialah bentuk latihan dalam perkhidmatan yang pasif seperti kuliah dan syarahan. Justru ini menggambarkan latihan dalam perkhidmatan yang diperolehi oleh guru-guru di Malaysia kurang berperanan dalam menambah baik keupayaan guru dalam tugas mereka terutamanya pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya yang keempat adalah kesediaan guru untuk terus mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat di sekolah. Tidak semua guru bersedia untuk menerima perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya apabila ia melibatkan teknologi. Antara faktor penyumbang kepada ketidaksediaan guru adalah kekurangan penyediaan alat peranti yang sesuai di sekolah, keperluan untuk menguasai kemahiran menggunakan teknologi tersebut yang mengambil masa serta jangkaan tinggi daripada pihak pemegang taruh. Saya teruskan, merujuk kepada dapatan kajian Peter dan Azlin 2018, amalan kepimpinan instruksional pengetua di daerah Subis Sarawak adalah tinggi iaitu pada 4.15. Ini bermakna pemimpin sekolah berkenaan telah menjalankan dimensi kepimpinan instruksional dengan baik. Pemimpin juga berjaya memastikan kelangsungan pembelajaran sepanjang hayat dengan baik. Ini diperoleh menerusi kajian Nur Kamaliah dan Zabidi 2018 yang menyatakan guru-guru telah berjaya menilai dengan baik objektif tersebut. Ini bermakna pemimpin telah menunjukkan sokongan dan dorongan kepada guru-guru untuk mengikuti pembelajaran sepanjang hayat di sekolah. Seterusnya, melihat kepada hubungan kedua-dua pemboleh ubah ini, dapatan kajian Nur Kamaliah dan Sabiti 2018 mendapati hubungan di antara kepimpinan sekolah dan penerimaan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif yang signifikan di antara kepimpinan sekolah dan penerimaan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru di daerah Dungun. Implikasi kajian. Lepas membuktikan bahawa amalan kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar mempengaruhi tahap amalan pembelajaran sepanjang hayat guru di sekolah. Salah satu implikasi adalah kepada dasar dan polisi. Penilaian serta refleksi terhadap keberkesanan kepimpinan instruksional guru besar terhadap pembelajaran sepanjang hayat guru di sekolah perlulah dilakukan oleh pihak JPN, PPD dan IAB. Pemantauan oleh pihak ini haruslah dilakukan secara berkala serta memastikan kepimpinan guru besar bergerak ke arah positif agar budaya pembelajaran sepanjang hayat dapat dikekalkan di sekolah. Hasil kajian lepas tentang kepimpinan instruksional dan pembelajaran sepanjang hayat boleh dijadikan panduan dalam menyediakan kursus-kursus bersesuaian dengan kepimpinan instruksional guru besar. Implikasi terhadap amalan kepimpinan instruksional guru besar pula dapat dilihat. Ia dapat meningkatkan pemahaman guru besar tentang dimensi-dimensi dalam kepimpinan instruksional. Justru, guru besar akan lebih memahami dimensi yang mana perlu ditambah baik dalam pentadbiran.
Seterusnya, implikasi adalah terhadap latihan pembelajaran sepanjang hayat guru. Pihak pentadbir akan lebih tahu kesesuaian kursus untuk guru disebabkan berdasarkan kepada keperluan di sekolah. Pemantauan oleh guru besar hendaklah secara berterusan namun tidak menekan guru agar iklim sekolah yang positif dapat dicapai. Sebagai penambahbaikan kepada amalan kepimpinan instruksional sedia ada, wajarlah disediakan garis panduan yang lebih sistematik dan konstruktif untuk guru besar dalam menentukan amalan kepimpinan yang hendak diamalkan di sekolah supaya objektif serta matlamat sekolah tercapai. Ia juga perlu dikemas kini dari masa ke masa. Seterusnya adalah penyediaan garis panduan atau arah tuju yang objektif ke arah pembentukan modal insan guru yang lebih efektif dalam amalan pembelajaran sepanjang hayat di sekolah. Ini boleh dilakukan dengan menyediakan modul yang lebih sesuai dengan peredaran sistem pendidikan sekarang serta telus dari segi pelaksanaan. Ini bermakna pihak sekolah perlu cakna untuk menambah baik mekanisme dan kemudahan untuk meningkatkan serta kekal membudayakan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan guru di sekolah. Secara keseluruhan, amalan kepimpinan instruksional guru besar yang efektif membolehkan guru kekal relevan di sekolah di samping menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran guru di mana ia berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat guru. Hasil kajian literatur lepas mendapati terdapat saling perkaitan yang rapat di antara amalan kepimpinan instruksional guru besar dan pembelajaran sepanjang hayat guru di sekolah. Faktor kepimpinan instruksional bersandarkan kepada model kepimpinan instruksional Hellinger 1985, manakala pembelajaran sepanjang hayat berpandukan kepada model Garrison 1997, yang mana dilihat sesuai dijadikan panduan kepada guru besar dalam mentadbir urus sekolah efektif. Pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat guru menjadi nilai tambah dalam diri guru. Maka wajarlah kepimpinan instruksional diangkat menjadi amalan berterusan oleh guru besar di sekolah terhadap guru-guru. Dan berikut merupakan rujukan yang saya gunakan untuk penulisan kertas konsep ini. Sekian, terima kasih.